Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca Bahrul Mazi jilid yang ke-15, masalah yang ke-6. Masih lagi membicarakan tentang abwabul fitan, huru-hara sebelum kiamat, kisah pembunuhan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Masalah yang ke-6, membunuh orang dengan ketiadaan hak yang sebenar itu tidak harus sama sekali. Membunuh orang tanpa sebab yang dibenarkan syarak, hukum dia tak boleh. Contohnya apa Kak Zong? Contohnya suami ni balik daripada kerja, katanya nak pergi kursus 5 hari. Hari kedua dah balik, sebab tempat kursus hotel tu kena kuarantin COVID. Baliklah hamba Allah tu. Bila balik, dia tengok jantan lain atas katil dia dengan isteri dia. Maka dia pun ambil golok, dia rodoknya dua-dua. Isteri pun dia bunuh, jantan tu pun dia bunuh. Yang tu contoh tidak ada hak tu, tidak ada sebab yang dibenarkan syarak. Yalah ustaz, dia menceroboh isteri saya pula curangkan saya. Apa lagi saya habiskan? Bukan hak kamu nak habiskan dia orang tu. Itu hak pemerintah untuk jatuh hukum. Tu contoh macam mana membunuh tanpa sebab. Apatah lagi bunuh bergaduh pasal kucing. Kucing berak atas seat motor, gaduh, parang tertak. Ataupun bunuh dengan sebab merompak mencuri. Itu biasalah. Macam kes yang pertama tadi, nampak macam tak bersalah, nampak macam hero lah pergi bunuh jantan tu. Nampak macam sayang sangat lah dekat isteri dia. Sanggup curang aku bunuh. Padahal tak boleh. Apa yang boleh dia? Pergi report polis lah. Isteri saya buat segan-segan. Apa itu, apa nak buat lagi? Jatuh hukum lah dia orang-orang tu. Apa nak buat dengan isteri ustaz? Pulang kat kamu lah, nak simpan ke nak cerai. Dia minta maaf, simpan lah. Dia minta maaf, saya tak nak maafkan, cerai lah. Biar dia kahwin dengan jantan tu. Apa masalah? Kamu kahwin lain, datang barakah. Baik. Dengan dalil hadis yang tersebut dalam masalah 5, dan kena pula orang yang membunuh itu sebagaimana yang tersebut masalahnya dalam kitab Abwabud Diyat, juzuk yang ke-10 bagi kitab ini. 3 perkara itulah dikhabarkan oleh Sayyidina Utsman kepada orang yang nak membunuhnya, dan dia berkata, adapun aku, apakah sebabnya sekalian kamu nak bunuh? Dia tanya pada orang yang nak bunuh dia, apa salah aku? Kamu nak bunuh aku pasal apa?
Boleh pergi tanya you. Dan Sayyidina Osman tak sediakan parang pula mai. Kalau nak berani mai, aku pun ada parang ke? Dia tak cakap macam tu. Dia ambil pendekatan anak Nabi Adam. Bila seorang saudara anak dia tu, mereka dua beradik, yang seorang nak bunuh seorang lagi, yang seorang lagi kata, abang nak bunuh, saya tak akan bunuh abang. Dia tak buka pun kerih dia tak buka pun pedang golok dia. Dia buka dada, tikam. Kalau abang nak tikam saya. Konsep tu. Sebab kat sini kalau saya bawa keluar golok saya pun niat nak bunuh abang tak? Masuk neraka pula saya. Lah tak apa, saya masuk syurga, abang masuk neraka cukup. Jadi kisah ni Sayyidina Osman ni, dia kata Nabi SAW, fawallahi, Nabi SAW kata 3 benda ni yang boleh dihukum bunuh. Orang yang berzina selepas berkahwin, orang yang membunuh orang lain tanpa sebab yang dibenarkan syarak, dan yang ketiga orang yang murtad. Kata Sayyidina Osman, fa wallahi ma zanaitu fi jahiliyah wala fi Islam. Maka demi Allah, tidaklah aku berzina sekali di dalam masa jahiliyah sebelum aku masuk Islam. Dia kata aku tak pernah berzina walaupun masa zaman jahiliyah, aku tak pernah buat. Apatah lagi aku sudah dalam Islam, lagilah aku tak pernah buat. Osman tidak pernah berzina dengan dalil akuannya seperti dalam masalah ini, sama ada dia masa Islam ataupun sebelum Islam. Kemudian berkatalah ia, wala rtadattu mundu bay'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah sesekali menjadi kafir semenjak aku mengaku Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah kafir, tak pernah murtad. Apa sebab kau orang nak bunuh aku? Osman tidak pernah murtad selepas daripada Islam, yakni tidak pernah ia menyalahi i'tiqad dan menukarkannya lain daripada i'tiqad orang Islam, dan tidak pernah ia menuturkan perkataan yang memberi kufur maknanya pada dirinya, dan tidak pernah pula ia melakukan apa-apa kelakuan yang membawa dia jadi kafir. Bahkan dia beriktikad sampai dia mati bahawa iktikad dia ialah berkekalan dalam Islam, dan perkataan apa yang dia buat yang membolehkan dia dibunuh, sedangkan dia tidak pernah murtad. Wala qataltu nafsal lati harramallahu fima taqtulu fabima taqtulunani, dan aku tidak pernah membunuh orang. Apa sebab engkau orang nak bunuh aku? Yakni tiada ia membunuh orang dengan sendirinya akan orang Islam dengan lain daripada 3 sebab tersebut, dan tiada pula dihukumkannya dengan hukum bunuh melainkan dengan 3 sebab yang dibenarkan oleh syarak. Dia tak buat pembunuhan tanpa hak, tapi puak-puak ni dah nekat nak bunuh dia. Apa mereka buat? Mereka panjat daripada rumah orang sebelah, tingkat atas rumah orang sebelah, dia lompatnya masuk dalam rumah Sayyidina Osman. Kita sekarang nak lompat rumah YB teruk, nak lompat rumah presiden lagi tak boleh. Orang dulu cuba tengok, governor dia, khalifah dia duduk jiran. Kalau dah boleh lompat daripada rumah sebelah, maknanya apa? Dekat. Maknanya apa? Tak ada gate. Maknanya apa? Tak ada laman luar. Sekarang jangan kata rumah orang besar tu dia helikopter boleh landing, jaga kiri kanan. Baik, maka sungguh pun baginda Osman bermacam-macam nasihatnya kepada orang yang mengepungnya, tidak juga mau lembut hati mereka. Sampailah dinaik mereka itu akan rumah-rumah jiran Sayyidina Osman yang terbuka pintunya, terus naik ke atas sutuh, atas ke balkoni, atas baranda, melompat masuk ke rumah Sayyidina Osman, hingga dapatlah mereka masuk membunuh Sayyidina Osman dan beberapa orang yang bersama dengannya.
Dan jadilah pada masa itu Sayyidina Uthman mati dibunuh dengan zalimnya. Sebelum itu telah dikhabarkan oleh Nabi SAW dengan isyaratnya sebelum baginda wafat di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. InsyaAllah boleh lihat dalam abwab kelebihan Sayyidina Uthman pada akhir kitab ini. Dia mati ketika sedang baca Quran. Isteri dia bila tengok dia pun nak tetah kepala dia, isteri dia main tadah dengan tangan, putih jari isteri dia, putih tangan. Isteri dia nama Nailah, pun tua macam tu, tapi tahan, tak bagi bunuh lagi dia. Lagi dia kan melawan pun nak bunuh-bunuh, baca Quran lagi. Baik, habis cerita yang pertama, bab yang pertama, hadis yang pertama dalam kitab Bahrul Mazi jilid 15, fitnah selepas kewafatan Rasulullah, iaitu kematian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Baik, lihat pula hadis yang kedua, hadis sahih, bab ma jaa dima'ukum wa amwalukum alaikum haramun. Bab yang datang ia pada membicarakan segala darah kamu, harta-harta kamu atas haram atas sekalian kamu, buat angkara atasnya antara sekalian kamu. Oh, banyaknya kamu ni. Baik, kita baca bab dima'ukum, darah-darah kamu. Dima' ni darah. Kalau darah sikit dam, jenis darah banyak ni dima'ukum, darah-darah kamu semua. Wa amwalukum, dan harta-harta kamu semua. Mal, harta. Amwal, harta-harta, plural. Darah kamu dan harta-harta kamu alaikum haramun, ke atas kamu haram. Okey, haram dilakukan benda-benda yang dibuat jenayah, rompak, mencuri dan sebagainya. Baik, hadisnya. An Amri bin Al-Ahwas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hajjatil wada' lin-nas ayyu yawmin hadha qalu yawmul hajjil akbar qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha ala la yajni janin illa ala nafsihi ala la yajni janin ala waladihi wala mauludun ala walidihi ala wa inna asyaitana qad aysa min an yu'bada fi baladikum hadhihi abada walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtaqiruna min a'malikum fasayarda bihi. Hasan, sahih. Daripada Amru bin Al-Ahwas katanya, telah aku mendengar Nabi SAW bersabda pada haji terakhir, Hajjatul Wada', haji perpisahan. Bagi orang yang mengerjakan haji pada masa itu, Nabi bertanya, tahukah kamu apakah hari ini? Maka sahabat menjawab, hari haji besar, Yaumul Hajjil Akbar, ini adalah haji yang besar. Maka sabda Nabi, ketahuilah kamu, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kamu, wa amwalakum, harta benda kamu, wa ardadakum, dan maruah-maruah kamu, bainakum haramun, mulai pada saat ini haram sesama kamu. Tak boleh menumpahkan darah, tak boleh mencuri, merompak, mengambil harta orang, dan tak boleh dijatuhkan kehormatan, tak boleh dirosakkan kehormatan dia. Seperti haram hari kamu ini dalam negeri kamu. Jaga-jaga tiada berbuat jenayah oleh pelaku jenayah melainkan atas dirinya. Siapa yang buat kerja jenayah, hukum atas diri dia. Jaga-jaga tiada berbuat jenayah oleh penjenayah atas anaknya, dan tiada anak dan atas bapaknya.
Dia kata tak boleh, nanti kamu nak berambil harta. Kalau kamu bunuh bapak kamu mati, kamu nak ambil harta bapak, tak boleh dah. Okey, anak bunuh bapak, anak di penjara 18 tahun, pak mati dah. Habis penjara dia minta balik harta pusaka dia. Mana dia hak bapak saya? Bapak kamu pun kamu bunuh, keluar penjara kamu nak balik harta bapak kamu. Tak boleh lah. Habis lah. Okey. Kemudian jaga-jaga dan bahawasanya syaitan sesungguhnya putus asa daripada bahawa taatkan dia dalam negeri kamu selama-lamanya. Syaitan ni putus asa dah. Dia tak boleh nak rosakkan iman kita dah. Walaupun kita tak tengok Nabi, tak pernah jumpa Nabi, tapi kita percaya pada Nabi. Setan nak goda kita, dia fail lah. Dia fail. Semua orang percaya tak dengan Nabi Muhammad walau tak pernah jumpa? Percaya. Sambut maulud ni lah, duk marhaban, putus nak tekak. Punya sayang ke Nabi. Tetapi setan tak putus asa dengan apa? Dia tak putus asa bahawa taatkan dia dalam negeri kamu, dan tetapi lagi akan jadi baginya taat pada barang yang terbilang leceh daripada amal kamu, maka lagi akan suka dia dengan dia. Dia kata dia tak bagi kita ni, dia memang putus asa kita dengan iman. Contohnya Rasulullah sayang ke Nabi, tapi syaitan tak putus asa. Bagaimana kita ni nak dirosakkan amal kita, dijadikan amalan bukan macam amalan Nabi SAW. Macam sekarang lah, hak Nabi tak buat, kita nak buat sangat lah. Nabi kata rapatkan saf. Hari ni mana ada lah dengar perkataan tu. Sahur sufu bakum, tak ada dengar lah. Rapatkan saf. Jangan renggang-renggangkan dan jangan biarkan syaitan berada di tengah-tengah kamu. Mana ada lah benda tu. Percaya tak pada Nabi Muhammad? Percaya. Tapi syaitan goda kita, jangan percaya apa hak Nabi cakap. Hak Nabi buat tu tak sesuai. Pakat sembahyang jauh-jauh, sembahyang rapat 1000 pula. Pakat takut ke 1000 tu. Tapi main bola boleh rapat, peluk lagi. Tu yang pelik ni. Cakap lebih kurang tak lagi, kena hantar surat pula. Baik. Hadis yang kita baca ni ialah hadis yang hasan lagi sahih. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, di dalam bab ini menerangkan pada kita beberapa pengajaran syarak supaya kita boleh hidup aman dan sentosa, manakala dijunjung sebagaimana yang diperintah oleh syarak. Maka sekalian pengajaran ini semuanya telah keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, dan segala sahabatnya pula mengambil ingat dan mengamalkannya sampailah kepada kita sekarang. Telah disematkan dia oleh beberapa orang ahli hadis di dalam kitabnya. Satu daripada ahli hadis itu ialah Abu Isa At-Tirmizi, yang telah dikeluarkannya hadisnya dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi. Demikian hadisnya. Jadi kita kena mengaji sungguh ni. Saya cukup takut hari ni orang tak mau mengaji, berguru. Berapa tahun kita tak mengaji berkitab, tak mengaji di masjid, di surau, duduk beriktikaf, mengaji, menghadap guru. Maka kita mengubah pengajian kita dengan media sosial. Cukup takut. Hari ni media sosial dia, saya duk dengar satu ceramah dari ustaz negeri seberang, Kiai apa tau. Dia kata Islam ni belum sempurna. Ya, tugas Nabi Muhammadnya sudah telah sempurna, tugas nabinya. Tapi Islam enggak sempurna, kata dia. Oh, sudah untuk ni. Kalau Islam enggak sempurna, ya kita butuhkan nabi lagi. Sebut butuh tu. Orang Indonesia sebut butuh tu memerlukan. Saya kalau boleh debat dengan dia, saya cakap, ya kalau Islam belum sempurna, kita membutuhkan seorang lagi Nabi, Pak. Tapi kenapa kita tidak perlu lagi Nabi? Boleh dia cakap Islam belum lagi sempurna. Ya, kerja Nabinya sudah sempurna, tapi Islamnya enggak sempurna. Apa dalil Islam enggak sempurna? Ya, dalam Islam tidak, dalam Quran tidak ada ayat melarang dan
menyuruh, melarang dan menyuruh menjual beli orang. Enggak ada. Jadi lantas siapa yang meneruskan ini? Yang meneruskannya ulama. Ulama itulah yang meneruskan, mencukupkan lagi agamanya. Al ulama warasatul anbiya. Kepala otaknya Pak Kiai. Berapa patut negara depa ni tak habis-habis tuan-tuan ni. Mari tsunami, mari gempa, mari gunung berapi. Kalaulah Islam tu belum sempurna, maknanya ada lagi lah Nabi. Bila Allah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam ni jadi agama kamu. Hari ni Islam dah sempurna, kata Allah. Islam dah sempurna dah. Dia hanya tengok ayat Quran tentang pembelian jual beli dalam Quran, jual beli manusia dalam Quran. Dia kata mana ada? Kalau tak ada dalam Quran, kau buka dalam hadis. Nabi cerita tentang hukum memerdekakan orang, barang yang boleh diniaga, barang yang tak boleh meniaga. Apa benda yang Nabi tak cakap? Ini penyakit. Sebab tu saya takut hari ni dia siarkan 3 minit ceramah, 5 minit ceramah dalam TikTok, dan mereka ni cukup agresif buat. Sayangnya ustaz-ustaz jenis nak menjawab tak ada dalam TikTok. Jadi budak-budak muda pula minat TikTok. Siap-siap dia baca, lalah dia tak percaya dengan Nabi dah, tak percaya dengan Quran. Bila ustaz-ustaz ni nak menjawab dalam TikTok, orang kutuk pula, apa ni ustaz TikTok. Kalau ustaz-ustaz tak menjawab dalam TikTok, habis pemahaman anak-anak muda kita mengatakan bahawa Al-Quran tidak sempurna, Islam tidak sempurna, padahal Islam dah sempurna. Tapi ustaz, berapa banyak persoalan tentang sesuatu benda yang Quran tak boleh jawab, Nabi tak boleh jawab. Saya jawab apa benda yang Nabi tak boleh jawab, Quran kita tak boleh rujuk. Dia kata dinosaur. Dalam Quran tak sebut pun dinosaur, Nabi pun tak sebut dinosaur. Soalan dia, dinosaur wujud ke tidak? Mana ada ustaz ayat tentang dinosaur? Saya jawab, dinosaur tu wujud ke tidak, hang kaji dulu. Kalau betul dinosaur tu ada, pasal apa tak nak jumpa kat Perak? Dekat Indom tak nak jumpa, Perak tak nak jumpa, Filipina tak nak jumpa. Pasal apa dinosaur ada kat Jurassic Park? Pasal apa ada kat orang putih ya? Yang tu jawab lah. Pasal apa kami tak nak jumpa tulang dinosaur ni dekat Kelantan? Lenggong ke, Perak Man ke, duduk sebelah Perak Man. Yang tu, sebab tu ustaz boleh jawab tak pada kami? Ada tak cerita pasal bintang? Kadang-kadang mereka mencipta sesuatu benda yang kita sendiri pun tak boleh fikir, cari dalam Quran tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Sebab benda yang mereka cakap adalah tak wujud. Cerita tentang alien tak ada pun ustaz dalam Quran. Nabi tak nak cakap pun benda alien. Soalan dia, alien tu ada ke tak ada? Hang tanya pada aku benda yang tak ada, macam mana Quran nak jawab benda tu tak ada? Macam orang tanya saya dulu, ustaz, macam mana kalau kita pergi ke bulan, kita duduk atas bulan, jadi kita nak menghadap kiblat mana ustaz? Kalau betul Islam ni boleh jawab, jawablah ustaz. Mana arah kiblat nak tengok? Saya kata tak apa, hampir dulu sampai atas bulan, hang telefon aku, baru aku jawab. Benda hang tak boleh pergi, hang duk tanya. Maka dia kata Islam tak lengkap. Memang tak lengkap lah, pasal hang mereka cerita. Padahal manusia tak pergi pun ke bulan. Sebab Allah dah kata manusia hanya boleh hidup di bumi. Terang-terang Allah sebut. Tapi kita percaya Armstrong naik kaki ke bulan. Cukup percaya. Sampai masuk dalam buku teks sekolah. Padahal duduk kelentong semua. Rupa banyak kelentong belakang ni. Ada kabinet atas kapal atas bulan, ada bayang. Bendera bergerak-gerak masa bila ada angin atas bulan tu. Ini buat kajian balik, jangan sampai kita ni ditipu. Tak habis-habis kita ni ditipu satu persatu. Sedangkan kalau dalam Quran cerita ada, tak ada.
Maka direka-rekanya sampailah kita akhirnya kata, betul lah Islam tak jawab lah, betul lah Nabi tak jawab. Maka kita dah tak yakin bahawa Nabi itu penutup segala Nabi, seolah-olah memerlukan Nabi-Nabi yang lain pula. Baik, diriwayatkan Amri bin Al-Ahwas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hajjatil wada' linnas ayyu yaumi hadha, ayyu yaumin hadha. Daripada Amru Al-Ahwas katanya, telah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia di dalam khutbahnya di Mina pada hari yang mengambil haji yang masyhur dengan namanya Hajjatul Wada'. Bersabdalah ia pada sekalian sahabatnya yang hadir mendengar khutbahnya itu, hei sekalian sahabatku, apakah harinya hari kita ini? Nabi tanya kat sahabat, hari ini hari apa? Masalah hari raya akbar dan kehormatannya. Sesungguhnya sangatlah besar hari raya haji Al-Akbar. Dapat pahala besar siapa-siapa yang dapat haji dalamnya, dan besar kehormatannya kerana pada masa itulah keluarnya. Berapa banyak pengajaran Nabi SAW ketika baginda berkhutbah di Mina di atas untanya bagi sekalian orang. Lalu Nabi bertanya, apakah hari ini? Dan tersebut dalam Sahih Bukhari, tidakkah sekalian kamu tahu apakah harinya ini? Lalu para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya sahajalah yang mengetahui. Sebab pun dijawab mereka itu dengan yang demikian kerana perasaan mereka akan ditaruh Nabi nama-nama yang lain daripada yang mereka ketahui. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah hari ini hari raya haji Al-Akbar? Sahabat kalau Nabi jawab, tanya, mereka jawab hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Itu sahabat, dia takkan jawabnya dia hanya Allah dan Rasulnya sahaja. Kita sekarang ni macam-macam, tapi yang saya paling takut Tok Syekh tadi ni, Tok Kiai, macam-macam ajaran dia bawa ni, macam-macam ajaran dia bawa. Ya, Jibril itu kan mengajarnya Rasulullah, maka ayat yang pertama diturunkannya Iqra, bacalah. Jadi dalam ayat itu Jibril menyuruh Nabi membaca. Tapi kita telah pun dikatakan Nabi itu ummi, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Lantas apanya ya ayat itu ya apa ya, kata dia. Nabi tidak bisa membaca, tapi ayat itu disuruh membaca. Jadi kita telah pun ditipu mengatakan Nabi itu ummi. Nabi tidak ummi, Nabi boleh membaca. Orang pakai tepuk tangan. Ini perlu diperjelaskan, diperbetulkan. Sepak tuan ni kan. Allah dah jelas sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Ayat 49 Allah Ta'ala sebut memang diutuskan Nabi Muhammad itu seorang yang al-ummi, yang tak boleh membaca dan menulis. Ibnu Katsir sebut dalam tafsirnya. Kalau kamu tak jumpa dalam Quran, tanya orang. Allah jelaskan Nabi Muhammad tu sengaja dilantik menjadi Nabi, dan Nabi tu tak menulis dan membaca. Surah Al-Ankabut Allah bagi tahu supaya tidak jadi fitnah di akhirnya. Kalau Nabi pandai membaca, nanti orang kata Nabi Muhammad pernah membaca kitab yang lain, lalu dia buatkan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad pandai menulis, nanti Nabi dituduh menulis sendiri Al-Quran. Kalau dikatakan Nabi itu pandai membaca dan menulis, mesti ada yang mengajarnya. Nama dia cikgu. Mana boleh budak pandai-pandai sendiri? Maka nanti orang cakap Nabi Muhammad itu ada gurunya, sebab itulah dia tulis Al-Quran. Mesti ada orang yang mengajarnya membaca dan menulis. Sekarang bila Al-Quran diturunkan pada Rasulullah, Rasulullah baca, orang mula mengkaji, sedapnya ayatnya. Dia tak pernah ke sekolah, dia tak pernah membaca, dia tak pernah menulis.
Apa ayat yang Nabi cakap ni? Ilmunya sangat tinggi, sedangkan dia tidak pernah berguru dengan mana-mana guru di pesantren, apatah lagi di universiti. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Siapa yang memberikan Al-Quran pada Nabi Muhammad? Orang berfikir, ini bukannya kata-kata Rasulullah, ini kata-kata Allah. Itu tujuan dia. Walaupun Nabi tak membaca dan menulis, tapi dia diajar. Al-Quran itu diturunkan melalui Jibril alaihissalam yang mengajarkan kepadanya. Allamahu syadidul quwa. Jadi jangan kita kata ulama-ulama telah menipu kita, hadis tak boleh pakai yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu buta huruf, sedangkan perkataan ummi disebut berkali-kali dalam Quran, salah satunya dalam surah Al-Ankabut, ayat yang saya bacakan. Ini saya nampak apa potongan-potongan dia itu diambil, kalau tak berhati-hati tuan-tuan akan keliru. Sebab tu kena mengaji ilmu, mengadap, bertanya, berdiskusi, bertalaki macam ini. Bukan boleh ambil daripada potongan-potongan ceramah di dalam media sosial saja. Nanti kau sosial. Jangan duk main-main tuan-tuan. Ilmu ni main kutip kau suka dalam media sosial. Mengaji tak mau. Jenis duk dengar 3 minit tutup, buka hal lain pula. 4 minit dengar tutup, mengaji yang lain pula. Ni berbahaya ni pemikiran macam ni tuan-tuan. Baik. Maka Nabi SAW bersabda lagi, bersabda Nabi SAW, tidakkah kamu sekalian tahu bahawa hari ini bukan. Tidakkah sekalian kamu ketahui apakah negeri ini? Sahut mereka, Allah dan Rasulnya sajalah yang lebih tahu. Padahal mereka duduk di Mina. Kamu tahu tak tempat kita sekarang ni nama apa? Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Padahal mereka dah tahu di Mekah, di Mina. Boleh jawab tak? Tapi tetap tak nak jawab, takut tersalah. Orang hari ni tak pernah takut, dia main hentam je. Saya tanya jawab, saya jawab tanya. Nak sebut tak tahu dak langsung. Ustaz, apa hukum ni Ustaz? Dia begini. Ustaz, apa hukum macam ni? Dia macam ni. Terus jawab. Saya tak dapat nak jawab lah. Saya tak tahu. Sahabat Nabi dulu, Nabi tanya aja, ni tempat apa? Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Mereka boleh jawab, Manjui boleh jawab je, tapi tak mau jawab. Mina, Mekah boleh jawab, tak mau jawab. Hanya Allah dan Rasul menjawab. Sebab pun mereka menjawab Allah dan Rasul saja yang tahu, kerana sangka mereka barangkali ada nama lain daripada nama Mina, daripada nama Mekah tadi. Maka Nabi pun berkata, bukankah negeri ini negeri Mekah yang diharamkan berbunuh-bunuhan di dalamnya? Maka sahut mereka, bahkan ya Rasulullah, ia adalah negeri Makkah. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Maka bahwasanya darah-darah sekalian kamu, harta benda kamu, kehormatan kamu haram membuat angkaranya di antara sekalian kamu, sebagaimana haramnya kamu melanggar hukum kehormatan pada hari ini dalam negeri ini. Mulai hari ini, ingat kata Nabi, darah-darah kamu haram ditumpahkan, seperti mana haramnya buat benda jahat di Mekah dan pada musim haji. Mulai hari ini harta sesama kamu kena jaga elok-elok, jangan dirampok, jangan dicuri, seperti mana haramnya kamu merampok, mencuri harta di Mekah dan mencuri ketika buat haji. Begitu juga kehormatan kamu tidak boleh dirosakkan, sebagaimana kamu tidak boleh merosakkan sesuatu benda di Mekah ataupun ketika sedang menunaikan ibadah haji. Maka haram itu di mana-mana dan selama mana pun ianya adalah haram. Jelas Nabi sebut. Okey. Baik, darah muslimin itu haram menumpahkannya.
iaitu dengan dalil sepotong hadis dalam masalah 12. Haram mendatangkan asbab yang menumpahkan darah seorang daripada seorang yang lain. Asbab menumpahkan darah. Tadi tuan-tuan yang saya hormati, asbab tu apa? Tak kira lah asbab apa pun, tampar ke, pukul ke, langgar ke, godam ke, rodok ke, tolak ke, tolak dia jatuh tangga, bergolek ke bawah. Baik, menumpahkan darah ni maknanya sampai nak bagi mati orang, daripada sekecil-kecil tumpah sampai bunuh orang. Maka tidak boleh seseorang itu memukul bedal akan saudaranya sama Islam dengan membengkak-bengkakkan badannya. Dia belasah je tak boleh. Dicurinya duit tabung surau. Tok Imam belasah sikit, tak pada dengan bongkok. Jalan macam Pak Uda. Bila dapat orang curi, Tok Imam pun bedai sekali. Dan juga cakap lain kali kalau nak curi, nak duit, minta. Tak ada duit minta, bukan curi. Pom dia tumbuk sekali. Amboi Tok Imam. Kalau Tok Siak tak apa lagi lah, badan tegak enggak. Hak Tok Imam ni pun dapat skim saraan buat apa, gigi palsu je. Tak boleh. Tangkap dia, pegang dia, panggil polis. Ni ambil helmet pergi katok dia, tumpang semangkuk sekali dengan plekat pergi terajam hamba Allah tu. Yalah dia curi, dah dia curi satu hai lah, hang pukul dia satu hai, ikat dia, panggil polis, dah. Baik. Ataupun menaikkan berbalon-balon di tubuhnya. Ni bukan berbalon dah, di streka lagi. Kalau sekali kita boleh terima, walaupun sekali itu sepatutnya tak boleh terima. Ini berkali-kali. Apa nak jadi ni? Dia tersengih, bunuh orang sengih pula. Kalaulah kita ikut Islam, hukum Islam, tak tersengih apa-apa tu. Hang bunuh orang, bunuh hang balik. Tapi lah ni tersengih, saya tak kena hukum bunuh. Dalam Islam senang, hang bunuh orang, pancung kepala, berpisah kepala dengan badan. Tapi orang Islam juga bantah, zalim, sial kat mereka, zalim. Kita tukar dengan undang-undang penjara sudahlah. Pak saya apa zalim? Pak saya tak kena kat anak. Cuba anak hang kena, anak hang dibunuh. Perkataan pertama yang keluar pada mulut hang apa? Bunuh dia balik. Ada cakap penjara lah 18 tahun? Ada? Taubat lah mak tak cakap macam tu. Mesti dia cakap bunuh dia balik. Itulah Islam. Dia bawa agama fitrah kita, yang mana fitrah tu yang duduk dalam diri kita, yang duduk dalam diri kita. Orang curi duit kita, dalam tu lah ubat gaut kita, bawa lah beg tangan tu, bola kereta kunci elok semua, ada barang emas, ada gigi palsu semua. Dipecahnya kereta kita, dirompaknya kita, samunnya kita. Tanya pada opah ni, kalau opah nak orang tu ditangkap, opah nak buat apa? Minta balik lah. Dia dah ambil barang kita kan. Jarang cakap macam tu. Nampak tak mata saya bengkak? Nampak tak muka saya ni heret? Saya naik motor, dia heret beg tangan saya atas motor. Saya jatuh atas jalan dengan muka saya pun heret. Kemudian dia tendang saya pula, dia ambil beg saya. Kalau tu makcik nak apa? Potong tangan dia. Makcik ni takkan sebut, buh dah 5 tahun. Kesian kat dia, dia muda lagi. Makcik tak apa tua lah. Jarang makcik bodoh cakap macam tu. Benda fitrah.
Yang ni hak Nabi cakap ni haram buat. Ataupun tidak harus seseorang itu memukul hentam saudaranya sampai memecahkan kepalanya berdarah. Okey, tak boleh pergi hentak dengan helmet, marah kat isteri. Isteri tak bagi helmet, lambat dia nak kerja. Bila pagi dia ambil helmet, dia balon isteri dia balik, retak tengkorak tu, helmet tak retak. Tu dia bengkak kepala dia, buat operation, cukup seminggu mati. Baik. Ataupun ditiruk, ditikam dengan pisau. Semuanya itu haram, melainkan pada 3 masalah yang kita baca pada pelajaran yang lepas. Tak boleh. Harta-harta saudara yang Islam itu haram membuat angkara atasnya dengan dalil sepotong hadis dalam masalah yang ke-13. Maka haram diambil harta seseorang daripada orang Islam tanpa izinnya. Pertama, tak boleh dicuri, sikit ataupun banyak. 2 biji cabai je nak minta dia pergi kelas barakah. Makcik nak buat masak sambal, nak tumbuk sambal je pasal, oi, tak adalah banyak, 2-3 biji je udah 5. 2-3 biji udah 5. Itu nak minta pada dia, dia tak ada. Atau makcik tak pergi kelas, makcik tak sihat. Oh, makan sihat pula. Makan tak apa, kata dia. Maka dia pun ambil cabai makcik sebelah, ditumbuklah pompang, makanlah dia dengan timun. Sampai sekarang tak minta izin, sampai sekarang tak bayar balik 3 biji cabai ni. Itu baru cabai. Bayangkan benda lain, hutang tak ada bayar, curi, ada orang yang curi seluar dalam, dia tak boleh tengok seluar dalam dengan baju dalam, dia berhenti kereta, dia ambil ampaian, muda boleh tahan lagi, tua bangka lah, beruban rambut, terketar nak ambil spender orang. Apa jenis ni? Sebab tu orang perempuan jarang jemur kain dalam, pakaian dalam kat penyidai. Sidai dalam rumah, sidai kat bilik mandi tu yang masak bau, cahaya tak kena, udara tak kena. Duduk sebelah kita lah, saya masak makcik ni, masak sampah, seluar tak pernah kering, lembab siang malam. Baik, yang kedua, dan tidaklah harus dirampas dan diambil dengan kerasnya akan apa-apa hartanya, sama ada disayangnya atau tidak disayangnya. Sebab tu kena kaji balik orang yang buat kerja penguatkuasaan, yang duk menega tepi jalan, datang satu lori pergi angkut balang dia, angkut air dia, ampas kerusi meja dia, kemudian bawa balik ke tempat penguatkuasaan. Islam bagi tak tu, enjin dia ambil, dia menega tepi jalan, kilang tutup PKP, belilah modal payung 1, balang 2, nak buat air jagung. Datang lori mengangkut momang ni, yang angkutnya orang Islam je, hak ni tak angkut. Tu yang pelik tu. Undang-undang Ustaz, undang-undang. Yalah, undang-undang pun adil lah pada semua. Ini hak setengah menega ni, lepas tutup jalan, pasang kerusi, tak salah pula. Jadi yang tu kena kaji tu. Ada yang rampas sayung, dia ambil sekali buh dalam lori, dia pitak sana, kemudian duduk bedak sama-sama mereka pula. Dia apa hukum ni? Anak pula kerja penguatkuasa, buat balik sayur, labu, tembikai, bagi kat mak dia pula. Ambil mak ni hak rampas, mak pula bagi ke ustaz pula. Ni ustaz, makcik tak tahu apa nak bagi labu dengan ustaz. Ustaz makan labu duk angin, siapa ni 4 hari duk angin ni, rupa labu rampas.
Kalau dia salah, saman lah. Bungkus-bungkus barang dia, bagi kat dia balik. Jangan menega sini, pergi negara tempat lain. Jadi yang ni yang kena kaji. Yang dia buat keluar tu modal duit dia, kena hutang. Kalau kamu simpan di tempat kamu, benda tu elok, tak apa, boleh tuntut. 3 hari rampas, semua busuk, pecah-pecah, timbang-timbang kilo dah. Ni minta kaji. Nabi sebut ni tak harus dirampas, melainkan kalau benda tu haram, dadah ke, rampas lah kan, kereta curi ke, lain cerita lah. Ni tahap lagi dadah. Dadah kami tak rampas, tu hang punya. Yang tu salah, benda haram-haram lah. Ni hak tak haram ni yang kita cerita ni. Yang salahnya dia meniaga tanpa lesen. Sayur tu meniaga tanpa lesen, maka haram, dirampas. Arak pula meniaga dengan lesen, tak apa, halal. Kan dah pelik dunia ni. Semua orang tahu arak tu haram, sayur tu halal. Haram sayur sebab tak ada lesen, halalnya arak sebab ada lesen. Habis. Jadi beri cadangan pada pakcik yang jual sayur tadi, pakcik nega arak je ambil lesen tengok boleh. Sekarang arak pun nama Melayu dah. Kan jadi pelik lah. Tuan-tuan tak takut ke Tuhan turun bala dari kita? Ni hadut penyakit sekarang ni tak bala lah. Duduk dalam kelas pakai topeng, tidur pakai topeng, so sudah keras. Bala kita ni. Anak sakit tak boleh tengok, laki sakit tak boleh tunggu, isteri sakit alhamdulillah. Kan? Tak pernah faham, tak faham sudah. Pelik ni, orang sakit tak boleh tunggu ni, orang sakit tak boleh ziarah ni, pelik ni. Bahaya sungguh ke penyakit ni, sampai tunggu pun salah. Kalau tunggu pun tak boleh, hak merawat pun tak boleh. Apa beza yang merawat dengan yang tunggu? Dua-dua jumpa juga. Jadi kena kaji balik benda ni, betul tak betul ni. Ya. Sama ada disayang atau tak disayangnya. Basikal tu tinggal rangka dah, dia gantung dekat pokok durian. Kita duk lalu-lalu nak tengok basikal ni, dia tak mau. Malam kita pergi ambil. Pasal apa abang ambil basikal dia? Duk gantung ke pokok nangka. Dah lah, dia gantung tu sebab dia sayang je bang. Oi, sayang apa? Tayar apa pun, brek apa pun tak ada lah. Dia tak mau tu. Ada juga macam tu. Ada juga yang baik hati minta izin. Ni mak aku duk tengok basikal hang ni duk gantung ya. Tak pakai-pakai pun, bagi kat aku lah. Ambil, aku akan pakai pun. Dia pun ambil, repair bol tayar, bol brek, bol lampu, bol maggat. Duk lalu lalang depan rumah tadi. Mak tanya, ni basikal aku hari tu ke? Basikal hang hari tu. Itulah anak aku tu, Din tu, nak pergi sekolah, tak ada basikal. Tu cadang tu dah nak minta pun sebab salah lah, tapi Din duk minta basikal dia lah. Jadi tak apa, aku bagi kat hang, tunggu Ustaz. Buang balik tayar, buang balik maggat semua, buang brek, bagi rangka balik kat dia. Tu nama dia buruk siku. Dah bagi orang repair, marah pula. Saya duk bodek kereta kat Zoom. Kat Zoom, bila nak bagi kat saya tu, saya bayar pun tak apa. Esok saya dah repair elok, lo nak balik Taman Meru Ustaz. Sudah. Orang dah buat dia elok, dia pergi minta balik. Ni contoh. Baik. Sama ada banyak atau sedikit. Tadi cabai 3 biji sikit dah tu. Tak boleh. Apatah lagi banyak. Dan jika terjumpa hartamu saudara sama-sama Islam cicir atau hilang daripadanya, wajib dipulangkan. Jam, barang mat, dompet, IC dia, lesen dia, motor dia, jumpa, pulangkan balik.
Jangan duk kata rezeki patutlah tangan duk kata ni apa nak jumpa dompet orang. Duit dia ambil, dompet dia buang. Dan jika telah kamu rosakkan apa-apa harta saudaramu, wajib diganti. Kita dulu-dulu ni duk dengar ceramah duk atas motor. Motor tu tongkat sengit. Mai hamba Allah ni duduk lagi sengit tongkat dia. Badan gemuk. Maka kena minta izin dia, aku ganti balik. Aku silap, patut tongkat dua, tapi aku tongkat sebelah. Motor pula made in China. Duduk melurut dia. Kena ganti balik. Sebab tu jangan duduk atas motor orang. Macam kita nak pergi tandas, kasut tak ada, pergi pakai kasut orang pergi tandas, pakai putih pula. Pandai pula tu, masuk pelik pelan-pelan. Tu buat sembahyang isyak macam tak berdosa. Habis zikir sembahyang isyak, makcik ni balik, kaki terkeluar. Ya Allah, putih kasut aku tadi elok. Dia pun turun, kenapa Zom? Kasut putih. Allah, padahal dia yang buat. Panjang pula Allah dia. Allah. Kena ganti balik. Dan tiada harus sekali-kali mengambil hartamu. Okey. Muhammad Mustaqim kata, ramai ustaz-ustaz buat konten lawak-lawak. Cerita betul atau tidak berlaku Allah je tahu. Ramai pergi dengar ceramah sebab lawak keluar masjid, tanya tak boleh jawab. Sebab duduk dalam rumah Allah gelak-gelak, best happy-happy. Banyak borak dari cerita pagi. Orang takut kalau mati apa jadi. Harap pergi kubur je lah, rasa takut kalau mati. Pergi ceramah relax je, happy, gelak-gelak. Ni contoh ustaz cakap, ni contoh ustaz cakap. Semua macam tu sekarang. Itu komen daripada Muhammad Mustaqim. Muhammad Mustaqim, dia tak setuju cara saya mengajar ada gelak-gelak. Tak apa, kalau dia boleh mengajar, mai bagi kitab kat dia. Saya nak tengok apa orang boleh tahan. Yang kita duduk mengaji ni daripada 8.30 pagi sampai ke 12 berjam. Kalau lah saya ceramah macam ni, tidak boleh dicuri baik ataupun banyak, dan tidaklah harus dirampas dan diambil dengan keras akan apa-apa hartanya, sama ada disayangnya atau tidak disayangnya. Agak-agak siapa yang nak dengar? Bodoh punya ni Muhammad Mustaqim ni. Dia tak reti. Saya boleh ajar macam tu. Kalau saya baca macam tu, betul sudah mengaji. Tuan-tuan sendiri boleh baca di rumah. Yang cerita pakai kasut pi jamban kasut orang ni betul ke tipu? Betul. Hak kita cerita ni, yang duduk atas motor orang sampai sengit seat dia tu, tongkat tu, betul tak betul? Rosak motor orang. Yang curi cabai tak minta izin, kunyit, betul tak betul? Kawan tu pergi umrah, kita pergi korek kunyit dia, balik berlubang kunyit dia, serai dia berlubang. Apa ramai tak minta izin? Ni kita cerita konten, cerita hak berlaku di dalam sehari-harian. Sebab tu ceramah saya ni dekat dengan hati tuan-tuan. Sebab benda tu kita cerita hak duk berlaku. Kita tak cerita pengalaman saya ketika sampai di bulan. Jadi bulan ni saya nampak ayah pin di sana tu. Yang tu baru mengarut. Jumpa taman ayah pin. Saya pergi Mekah ke Madinah, kemudian saya naik sampai ke langit, nama dia Alam Bazrah. Alam Bazrah tu saya jumpa ayah pin di atas tu, Alam Bazrah. Yang tu baru kelentong. Ni hak cerita ni, isteri hentak kepala helmet, suami dia hentak tu, betul tak? Betul. Benda hak berlaku dekat kita. Cik Muhammad Mustaqim oi. Kalau rasa nak ceramah, mai sini. Saya pun nak ngaji dengan dia kak. Macam mana dia nak hurai benda ni sampai pada dia. Contoh dia apa? Tiada harus sesekali mengambil harta saudara sesama Islam dengan jalan tipu daya dan helat. Bagi contoh. Macam mana jalan tipu daya dan helat tu je nak bagi contoh. Dia cerita
Tapi cerita yang kita nak tahu supaya faham, tipu daya tu apa? Makcik pergi ke kedai. Bila pergi ke kedai, timbang buah limau. Makcik ni pilih tak buah limau? Orang perempuan paling pilih buah limau dengan bawang. Dia tengok sebiji-sebiji, dia tengok. Orang lelaki tak, dia karuk boh sekilo. Sebab tu cepat balik. Orang perempuan dia tengok sebiji, dia tengok bubuh, timbang. Waktu dia timbang tu, makcik saya tambah lagi lah toki kedai tu, RM15 makcik, RM15 8 kupang. Makcik tu buat apa? Dia beg tangan, dia buka duit. Masa tu dia tukar beg plastik lain, dia buat balik hak lain. Rupanya dia dah ada siap-siap bawang hak buruk punya campur hak elok, dia bagi. Makcik bukan sedar. Yang ni banyak berlaku. Sebab tu makcik kalau beli bawang ke, beli buah-buah ke, tengok betul-betul tu. Ambil plastik yang kita timbang ni, tak sebelah kita, baru bagi duit ke dia. Kalau makcik duk gagal duit, masa tu lah dia tukar plastik lain dengan plastik yang kita bungkus tadi. Orang dengar pun gelak, ha. Padahal kita cerita, itu cara orang menipu di pasar-pasar. Punya banyak cerita. Itu yang nama dia huraian. Kalau tak ada huraian macam ni, macam mana orang nak faham? Macam mana mengambil jalan dengan tipu ni hak sekarang ni, yang duk beli jenis online semua ni, order hak lain sampai hak lain. Okey, berapa banyak yang menipu, hak tiruan ni. Itulah gunanya belajar. Ustaz tu kena pandai, dia relate apa yang berlaku dalam suasana sekarang, dia masuk dalam ceramah dia supaya orang tadi, oh yang ni ustaz dah cakap, yang ni ustaz dah cakap. Jadi kita jemputlah Muhammad Mustaqim ni, dia huruf Q, main mengajar sini. Baca kitab, kita dah ada 8 kitab sehari ni, main baca semua. Saya pun nak mengaji juga dengan Muhammad Mustaqim ni tuan ni. Okey, baik. Kemudian dia sebutnya lagi, seperti saudara kamu minta belikan barang harganya RM10, maka kamu belikan dengan RM8, maka kamu katakan kepadanya RM10. Haram. Okey, Kak Sum tak larat berjalan, dia suruh si Zubair pi Maidin belikan jeruk RM10. Dia beli kat sana RM8, RM2 Zubair sapu. Contoh. Lepas tu Kak Sum pula bagi upah RM2 lagi, RM4 dapat kat dia. Ini contoh menipu. Dah Kak Sum suruh beli RM10, RM10 lah. Ni resit dia, ni timbang dia, harga RM10 Kak Sum. Dah. Ni Cik Zubair RM2 upah minyak. Terima kasih Kak Sum. Assalamualaikum. Upah tak apa. Ni lah upah dah berdaya lah. Pi kelentong Kak Sum tu pula. Rumah Kak Sum bukannya ada timbang. Orang perempuan paling takut timbang. Nak faham? Tak faham sudah. Tuan-tuan pun gelak bila saya cakap macam tu. Padahal tu betul tak? Mainlah timbang dek ni, ya. Weh tak, nampak tu. Cukup takut dengan timbang. Baik, apa nak faham? Faham, tak faham sudah. Seperti dan katanya, seperti barang yang tidak cukup sukatan 10 gantang, engkau katakan cukup. Itu menipu dalam sukat dan timbang. Banyak tu. Kita pula jarang bawa timbang pergi ke market. Saya dah pesan pada tuan-tuan, orang kita kalau tengah awal bulan, dia beli barang sampai 2 troli. Dia 1 heret, suami 1 teret troli. Bil dia panjang sedepah. Balik rumah mana dia cek. Dia tak cek pun barang tu. Sama ada harga barang dengan harga di bil. Cek satu-satu waktu dia tengah duk kira tu, supaya tak lari. Kadang-kadang tulis dekat barang RM1.99,
Tapi dia tik situ 299, dah untung RM1. Satu customer dia untung RM1. Kalau kena 1,000 customer hari tu, 1,000 barang, berapa banyak lah. Ini orang tak perasan. Sebab tu Islam ni suruh jaga. Bukan dah makan ikan siakap baru nak cerita. Nak faham? Tak faham sudah. Waktu timbang tu tanya lah, berapa kilo? 8. Berapa ringgit? Tek 1,000. Tak mau, mahal tak mau. Tu nak makan apa? Air suam dengan telur goreng sudah. Islam suruh tanya, bukan ngok 1,000. Bukan. Hak berkedai pun kena cerita elok-elok. Ini 8 kilo, harga dia sekian. Setuju tak? Kalau tak setuju, kami lepas balik ni ikan ni. Tak setuju. Tak setuju, kami lepas. Setuju tak? Setuju. Okey, saya masak. Itu adalah Islam. Bila dua-dua tak mau ikut, kecoh lah dalam dunia. Kesian kat siakap lah. Kesian. Jadi tuan-tuan, kita sebagai pembeli tanya elok-elok, dan kita sebagai penjual terang elok-elok. Jangan ada harga tersembunyi, jangan ada benda yang kita nak sorok, dan kita pula pembeli tanya elok-elok. Jangan dah bayar duk lagu ni di dalam bilik, silap duk silap apa. Islam suruh jaga benda tu. Baik, kemudian, atau seperti saudaramu sama-sama Islam datang simpan taruh kepadamu apa-apa hartanya, kemudian kamu habiskan. Atau nampak padamu akan saudaramu sama-sama Islam berharta dan berhidup-hidupan, maka datang kamu pergi binasakan, khianatkan dengan sebab hasad kamu. Masa dah tamat, agak-agak tuan-tuan dapat apa? Tak dapat apa. Tu namanya membaca. Saya ni mengajar. Membaca lain, mengajar lain, berdoa lain, membaca doa lain, berkhutbah lain, membaca khutbah lain. Takkan yang tu pun bodoh macam tu. Berdoa, dia ambil doa, dia baca, ya Allah, selamatkanlah perjalanan hamba-Mu. Itu membaca doa. Kalau berdoa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu berdoa. Berkhutbah lain, ittaqullah haqqa tuqatih. Pak Leman, bangun, tidur apa? Itu berkhutbah. Membaca khutbah, ittaqullah haqqa tuqatih. Pak Leman tidur ke apa, lantak Pak Leman lah, aku membaca. Sebab tu bila membaca khutbah, dia tak ada roh. Orang tidur ke, orang nyembang ke, lantak kamu lah, tak ada dalam teks kata dia. Tapi bila kita berkhutbah, kita tengok orang lena, kita hentak tongkat tu berlubang mimbar tu. Macam Pak Leman tadi, saya tegur, Pak Leman, bangun, apa tidur ni? Pak Leman tu antara dua minggu depan, tak datang terus atau tak tidur, itu ya tuan. Jadi kena faham, mengajar lain, membaca kitab lain. Baca siapa pun boleh baca. Mengajar ni dia kena ada ilmu alat. Ilmu alat ni lah yang kena nak ajar. Kena ada huraian dia daripada Quran, daripada hadis. Ambil sabit sana, ambil qiyas pada sini, ambil isu semasa, ambil contoh yang dekat dengan kita. Barulah kita rasa, oi, kena kat aku. Tak pun kena kat anak aku. Yang ni yang hari tu kena kat anak aku. Yang ni lah yang aku kena tipu 3,000 hak ni. Itulah nama dia mengajar. Jadi kita jemputlah Muhammad Mustaqim ni mai mengajar kita ni. Saya pun nak mengaji juga dengan dia. Okey, wallahu a'lam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.